Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa sa'iris sahabati ajma'in wa bi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina ajma'in. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبإحسانه المتواصل لعباده المؤمنين يرتفعون إلى أعالي الدرجات. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد السادات وقدوة القادات وخير مخلوق في الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه معادن الحكمة وأمن الأمة ومفاتيح البركات وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاه العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ثم أما بعد. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bertemu dalam kuliah dan pengajian kita daripada kitab yang dikarang pada judul asalnya oleh Al-Imam Ibnul Jauziyah Al-Hambali, iaitu kitab yang bertajuk Talbisu Iblis, belitan tipu daya iblis, la'natullah alaih, iaitu yang diringkaskan dan diterjemahkan oleh Al-Fadil Ustaz Dr. Zaharuddin bin Abdul Rahman. InsyaAllah kita pada malam ini akan sambung bacaan kita pada muka surat 9. Pada muka surat 9, betul ya? Muka surat 9, peringkat godaan iblis dan syaitan. Ya, kita berhenti kat situ. Kita masuk pula kepada satu bahagian yang terakhir daripada bab yang pertama. Kita masih lagi pada bab yang pertama berkenaan tentang iblis, hakikat iblis. Maka pengarang kitab ini menutup bab yang pertama ini dengan peringkat marhalah, peringkat godaan iblis. Peringkat godaan iblis ni berbeza-beza mengikut orang yang dia nak sesatkan. Jikalau yang disesatkan itu adalah para ulama, sudah tentu peringkatnya berlainan dengan orang yang bukan ulama. Jikalau orang itu adalah kalangan lelaki, sudah tentu godaan dan juga peringkat godaan dia, tipu daya dia tak sama seperti mana godaan kepada wanita. Maksudnya syaitan iblis ni dia tahu selok-belok kelemahan dan juga kelemahan dan juga keaiban kita. Kat mana titik kelemahan kita, di situ yang dia akan ambil.
dan dia akan cuba sesatkan kita selagi mana kita masih lagi hidup di atas muka bumi ini. Itu adalah perangai dan sikap dia dan azam dia sejak Allah Ta'ala laknat dia daripada syurga dahulu. Dan janji dia, fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dia sebut, dia kata apa? Fabi'izzatika. Waktu tu dia masih lagi puji Allah dengan dia kata, dengan keagungan izzah kamu. Fabi'izzatika, dengan kekuatan kamu. Maksud di sini kata ulama, dia boleh sesat, tetapi dia boleh sesatkan makhluk, tetapi dengan syarat kesesatan itu, yang disesatkan itu berkesan jikalau tidak mendapat bantuan daripada kekuatan Allah. Kalau tak ada bantuan daripada Allah, dia boleh sesatkan kita. Tapi kalau kita ni dibantu, ditolong oleh Allah, oleh para malaikatnya, maka tak ada siapa pun di kalangan jin yang boleh mengganggu kita. Sebab disebut dalam Quran, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sebenarnya tipu daya syaitan ni lemah. Dia tak kuat pun, dia ni lemah. Ada syaitan jin yang luruh bendui. Tuan-tuan biasa jumpa tak jin luruh bendui? Kalau tuan-tuan terlibat dengan ruqyah, kadang-kadang sekali-sekala jumpa jin luruh bendui. Jin luruh bendui ni apa? Kita suruh buat apa, dia buat je. Luruh bendui kan? Rupa-rupanya tuan dia pun panggil dia luruh bendui. Tuan jin tu, dia kata, tuan saya memang panggil saya luruh bendui. Dia kata, nampak macam mana? Ada jenis luruh bendui tak tahu apa. Jadi ada yang paling dahsyat, paling licik, paling pintar, paling cerdik, tapi tak cerdik mana pun. Kalau kita lagi cerdik pada dia, dia pun kalah dengan kita. Dia tak cerdik mana. Baik, jadinya peringkat godaan itu berbeza dan tahap pun berbeza. Maka dalam kitab ni, kata pengarang kitab, secara umumnya Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, sebenarnya kalau Ibn Qayyim kat sini, Ibn Qayyim Jauziyah, pengarang kitab ni bukan nama Ibn Qayyim. Pengarang kitab ni namanya Al-Imam Ibn Jauzi. Al-Imam Ibn Al-Jauzi. Imam Ibn Jauzi adalah berlainan individu dengan Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah adalah anak murid kepada Al-Imam Ibn Taymiyah. Dan dia ni mengarang kitab yang pelbagai, antaranya Zadul Ma'ad, antaranya kitab-kitab lain lah, banyak, Tibbun Nabawi, kemudian kitab-kitab yang lain. Itu Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Nah, ujung dekat-dekat sama tapi orangnya lain-lain. Tapi kalau pengarang Talbisu Iblis yang dalam kitab ni bukan namanya Ibn Qayyim, dia tidak dipanggil Ibn Qayyim. Sekali lagi keliru pula orang, nama dekat sama tapi orang lain-lain. Jadi saya takut ni kesilapan daripada yang tulis ni. Dia menyangka bahawa pengarang kitab Talbisu Iblis orang yang sama seperti Imam Ibn Jauzi. Lain, Ibn Qayyim lain, Ibn Jauzi lain. Yang karang sebenarnya bukan Ibn Qayyim, yang karang namanya Ibn Jauzi sahaja. Tidak ada Qayyim, tidak ada Qayyim. Qayyim itu adalah anak murid Ibn Taymiyah yang lahir pada tahun 600 Hijrah atau 700 Hijrah. Tapi Imam Ibn Jauzi Al-Hambali, dia bermazhab Hambali juga. Dia hidup pada tahun 500 Hijrah, 505, anggaran macam tu lah. Maksudnya dia hidup sebelum pada Ibn Qayyim lagi, sebelum pada Imam Ibn Qayyim. Jadi kalau ayat daripada kitab ini, kalau kitab ini adalah Ibn Jauzi. Jadi kesilapan di sini, perbetulkan kemungkinan di sini dimaksudkan Imam Ibn Jauzi Al-Hambali, pengarang Talbisu Iblis, bukan Ibn Qayyim. Jadi disebut Ibn Qayyim menyatakan bukan Ibn Qayyim tapi Imam Ibn Jauzi. Silap ya. Menyatakan 6 tingkat godaan dan tipu daya iblis secara ringkas, iaitu nombor 1, dia iblis ni dia ada 6 tingkat, 6 cara dia akan buat. Dia tengoklah, dia beza-beza, saya tuan-tuan lain-lain. Dia akan tengok, dia akan test dulu yang pertama, tak lepas yang kedua, tak lepas yang ketiga, sampailah ke 6. Maksudnya dia ni tak berhenti-henti dan tak putus asa dia untuk sesatkan kita.
Dia ada satu sikap jin iblis ni, dia tak berhenti dan putus asa. Dia akan buat, dia akan sesat sampailah dia menang, sampai dia berjaya, sampai dia boleh. Itu perangai dia. Baik, yang pertama dia kata al-marhalatul ula, yang pertama, yang peringkat pertama, muka surat 10, yas'a an yukaffiral insana aw yaj'alahu yusyriku billah. Nombor 1. Nombor 1, muka surat sebelah. Terjemahan dia muka surat sebelah, matanya muka surat 10. Jadi kalau tuan-tuan yang ada kitab tu, jangan pening-pening pula duk cari mata-mata tak jumpa. Ustaz baca tak mana, tak baca tak mana. Saya baca matan dulu, baru saya baca terjemahan. Matan ni muka surat 10, terjemahan muka surat 11. Pertama, dia kata, peringkat pertama, dia berusaha untuk mengkafirkan manusia dan menjadikannya syirik. Yas'a, dia usaha macam-macam jalan untuk mengkafirkan manusia, nak rosakkan akidah manusia ni dan menjadikannya itu mensyirikkan Allah. Dia akan buat macam-macam. Zaman jahiliah dulu tipu daya ni cukup hebat, sehingga kan zaman dulu ni kalau depa ni caralah ni tipu daya belitan dia ni, depa ni selalu berjalan di padang pasir. Tuan-tuan tahu kan, selalu berjalan di padang pasir. Bila dia berjalan di padang pasir, jadi macam kita kat Malaysia ni, kita tak ada padang pasir, kita panggil apa? Hutan. Jadi padang pasir, hutan, tanah lapang, laut, tempat bertakung ayam, biasanya ada jin, ataupun ada, pada mereka ni panggil hantu lah, hantu. Kalau kita Melayu panggil hantu. Jadi pada zaman dulu, bagaimana liciknya jin iblis ni untuk rosakkan akidah mereka ni, nak rosakkan lagi. Akidah rosak dah, duk sembah berhala tu, nak rosakkan lagi. Mereka buatkan orang-orang Arab ni memperhambakan diri pada dia. Jin ni dia lagi suka kalau kita puji dia, tu pantang. Tuan-tuan, kalau puji dia ataupun yang kedua maki dia, lagilah sama. Puji dan maki dua-dua sama, akan membuatkan dia lagi besar, buat dia lagi sombong. Tuan-tuan tak perlu puji dia. Habis tu nak buat macam mana? Tuan-tuan kena baca ayat-ayat yang menyakitkan dia, baru dia akan makin kecil, sakit, baru dia jadi. Tuan-tuan, ini Nabi SAW pesan. Nabi kata jangan maki dia. Maki tak boleh, puji tak boleh, dia lagi besar. Yang kedua, sembah dia. Nampak? Sembah lagi lah kawan tu seronok. Kawan tu rasa kemah lah orang sembah dia, sujud kat dia, minta kat dia, takut kat dia, risau kat dia. Tuan-tuan jangan duk takut kat jin. Takut apa pula tahu. Kita ni orang Melayu sikit-sikit takut hantu. Bila buat filem pun, filem tu takut hantu. Tak habis takut dengan hantu. Kita lagi takut dengan dia, lagi dia seronok kita. Nak takut apa? Dia bukan ada apa. Dia buatlah apa saja dia nak buat. Buatlah, silakan. Kita tak takut langsung walaupun sikit. Tak goyah walaupun sikit. Nampak tak? Ada bila di zaman Nabi dulu, bila mereka nak berjalan di satu tempat, mereka buat ayat mantra. Mantra ni apa? Dia sebut, dalam hadis sebut, orang Arab jahiliah dulu bila lalu satu tempat-tempat tu takut, gelap. Dia kata ada jin ni, ada hantu ni. Lalu dia kata a'udzu bi rabbi hadzal ardi wa bi sahibi hadzal ardi. Dia kata aku minta berlindung dengan tuan tempat ni dan pemilik kawasan ni. Kalau orang Melayu pula, lalu bawah pokok, tok saya nak lalu, minta lalu nah. Dia panggil tok wan pula dah. Nampak tak? Ada panggil tok pula. Ada dia panggil dia. Dia minta berlindung kepada syaitan dan jin. Tuan-tuan, perbuatan ni hukumnya haram. Ini ada disebut oleh Syekh Abdul Salam, Syekh Abdul Wahid bin Abdul Salam Bali. Disebut dalam kitab dia, dia kata apa hukum kita minta berlindung pada jin? Apa hukum kita minta berlindung pada jin? Dia kata hukumnya haram. Jelas.
Contohnya saya bawa tadi ayat-ayat Al-Quran, contoh berkenaan tentang minta berlindung pada jin. Dia kata apa? Dia kata Allah SWT, al-isti'anatu bil jinni muharramah. Minta tolong pada jin hukumnya haram. Dia bagi contoh. Kenapa? Dalam Quran tadi saya sebut cerita orang Arab kan. Depa ni kok mana-mana pun minta tolong kat jin. Lalu jin jangan kacau nah, saya nak lalu. Jin kalau boleh jangan kacau saya nah hantu, saya nak buat rai. Dia macam tu lah. Depa tak ada i'tiqad pada Allah. Sanggup depa minta tolong kat jin. Menganggap bahawa jin ni bagi manfaat, bagi mudarat kat dia. Padahal tak ada apa pun. Maka dia kata ayat Quran dalam surah jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ni ayat dia dalam surah jin. Surah jin ni ayat 1 sampai 9 adalah ayat yang menjadi ayat untuk menyeksa jin. Kalau dalam bab ruqyah, salah satu ayat yang menyeksa dia, menyakitkan dia, surah jin. Mana? Surah jin, iaitu qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yakunu safihuna 'ala Allahi syatata, sampai habis ayat 9. Tuan-tuan ulang ayat ni. Hatta ada seorang syekh di Mesir, dia sebut, dia kata apa, kalau kamu ulang ayat ni di telinga orang yang kena kerasukan jin, tuan-tuan ulang ayat ni kat telinga dia, dia tak akan duduk lama. Ada setengah-setengah jin ni senang je, tuan-tuan pun boleh buat. Yang payah tu tuan-tuan kena cari orang lah, ustaz. Tapi kalau tuan-tuan dah cemas sangat, dah tak tahu nak buat apa, maka baca ayat 1 sampai 9 surah jin. Itu ayat dia menyebabkan dia tak tahan duduk dalam tu, dia akan panas. Surah yang dia takut surah jin, walaupun tu surah dia surah tu surah dia kan, dalam Quran surah dia. Tapi ini ayat dia, ayat yang ke-6 surah jin, wa annahu kana rijalun minal jinni. Dia kata dulu ada wa annahu kana rijalun minal insi, dulu ada beberapa kumpulan lelaki daripada kalangan manusia, rijalun minal ins. Arab jahiliah dulu lah ni, ya'udzuuna birijali minal jin. Mereka ni minta berlindung daripada golongan jin, minta bantuan pada jin, minta tolong kat jin. Ni perangai dia. Jin ni makin suka lah, seronok. Dan perbuatan ni bukan haram saja, dan syirik. Minta berlindung, fazaduhum rahaqa. Apa maksud dia? Lagi minta tolong kat jin, lagi susah hidup kita. Faham tak ni? Tuan-tuan lagi minta tolong kat jin, lagi susah hidup tuan-tuan. Bukan lagi senang, lagi serabut perut. Tuan-tuan ingat jin ni bagus sangat? Dia lagi susah kita. Masalah tu, dia akan bawa masalah pada keluarga, family kita. Jangan sesekali tuan-tuan terlibat dengan jin atau dipanggil khadam ke apa istilahnya, tak boleh, hukumnya haram. Hatta orang yang merubat perubatan Islam pun tidak boleh dan dihalalkan untuk menggunakan bantuan jin atau khadam. Ada di kalangan orang yang mula-mula dia buat perubatan Islam, lama-lama dia kenal jin, dia sembang dengan jin, kadang-kadang dia boleh jumpa jin tu balik, dia pakai jin tu sebagai khadam dia. Dan last kali dia berubat orang guna khadam jin tersebut. Jin tu masuk, tolong halau jin ni keluar, dia minta tolong jin tu halau jin. Nampak tak? Sampai ke tahap begitu. Orang macam ni, orang ustaz-ustaz yang macam ni, yang berubat cara macam ni, maka dia sudah sudah terperangkap dalam perangkap jin dan iblis. Itu sebab ada ramai orang dia mai kadang-kadang ni nak belajar cara perubatan Islam, nak belajar cara nak berubat, kata ustaz boleh ajar. Saya kata saya tak pandai, saya mana reti. Tu ustaz tu sebut tu, saya bila darurat je. Bila darurat je pakailah, kalau tak darurat tak pakai. Dulu kita mengaji bab tu pun untuk bekalan saja, darurat. Bila orang terdekat, orang terhampir dengan kita ada masalah, adalah sikit kan. Tapi kalau nak mengajar orang macam pengajian perubatan Islam, Darul Syifa apa semua, saya bukan level tu lah nak mengajar orang.
Tapi ustaz, saya nak mengaji ustaz, dia kata. Orang nak mengaji, tuan-tuan nak mengaji bab perubatan Islam, takat nak lepas diri sendiri, tak payah mengaji banyak-banyak pun. Amalkan amalan pendinding diri cukup lah. Amalan macam biasa, ayat kursi, 3 qul, sudah memadai dah. Lau anzalna hadzal Quran, ataupun tuan-tuan duk amalkan selalu ayat manzil, itu dah memadai. Bahkan ayat surah jin tadi ada dalam ayat manzil, kalau tuan-tuan tahu. Ayat ujung tu kan, last sekali dalam ayat manzil. Ayat manzil ni apa? Ayat yang Nabi SAW sendiri yang susun. Nabi sendiri yang susun ayat manzil ni. Dah memadai, cukup. Itu adalah senjata paling ampuh sekali. Jadi tak payah dah yang lain. Tapi kalau kita nak terlibat serius dalam perubatan Islam, kita kena ada bekalan ni, mengaji macam ni. Jangan terus pergi lompat nak mengaji, hafal doa, hafal ruqyah, tak mau. Mengaji ni dulu. Mengaji tipu daya iblis dulu. Yang saya nak mengajak ni, mengaji ni dulu. Kalau tuan-tuan tidak tahu tipu daya iblis, tuan-tuan akan terperangkap dengan dia. Dan berapa ramai orang, hatta dia ni ustaz sekalipun, kalau dia tak belajar tipu daya belitan iblis ni, akhirnya dia tersesat di bawah iblis. Nampak tak? Mula-mula je lah start dipakai perubatan Islam, ayat Quran, ayat kursi. Lama-lama dia sendiri berlajin. Saya cakap ni bukan cakap kosong lah, ada berlaku. Bukan tipu tak, betul. Nampak tak? Sampai tahap macam tu, memang tak boleh dah. Dia kena taubat dengan Allah Ta'ala. Berdosa. Hukumnya berdosa. Imam Ibn Kathir, dia kata apa? Ibn Kathir, dia sebut dalam tafsir ayat tadi kan, pasal minta tolong kat jin ni lagi seronok lah. Dia kata, kunna nara, dia kata, kami ni merasakan anna lana fadlan alal ins. Maksudnya ni jin ni dia ada satu sikap apa? Depa ni lagi bagus daripada manusia. Tak? Kan daripada sombong, bongkak, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dulu kita dah syarah dah. Dia ada satu sikap masih lagi kekal dalam diri dia sampai lah ni. Yang tuan-tuan nak baik dengan jin ni, satu sikap ni tak boleh baik dengan dia. Apa dia? Sombong. Masa hidup ni pun, kalau tuan-tuan kawan, cari kawan-kawan manusia ni kan, kalau sombong tak boleh buat kawan. Sebab dia sombong. Boleh buat kawan tak? Orang buat sombong, mana boleh buat kawan? Kalau cakap ni nak tinggi diri, cakap nak sombong. Jin ni dia mesti ada sombong. Dia tetap 24 jam hari dia rasa diri dia paling baik, lebih daripada manusia. Manusia ni tak baik sangat, jahat, dia kata. Manusia ni bukanlah mulia sangat, mulia aku lagi, dia kata. Ini perangai dia macam tu. Maka dia kata, li'annahum kanu ya'udzuuna bina idza nazalu wadiyan. Ini kata Ibn Kathir. Ni panggil Arab jahiliah dulu kan. Apabila datang orang Arab jahiliah lalu dekat lembah, dia kata, au makanan muwahhashan, ataupun tempat yang gelap, tempat yang hutan belantara contohlah kan. Mai Arab tu dia minta tolong kat iblis pula, kat jin. Nampak tak? Faham tak ni? Dia ni dah rasa hebat dah. Tiba-tiba orang pergi minta tolong kat dia. Dah tahu kan? Nak kata aku hebat kan? Nampak tak? Kan ada perangai macam tu. Perangai manusia pada macam tu juga. Bila kita buat tak tahu kat dia, dia sombong juga. Kita minta tolong kat dia, lagi dia sombong. Tengok kan? Last sekali hang cari aku juga kan? Macam tu lah. Iblis ni perangai macam tu. Tengok. Nak kata hebatnya aku ni, last sekali depa lalu tempat-tempat gelap, lalu dekat lembah, last sekali cari aku juga. Nampak tak aku ni hebat lagi daripada depa? Itu perangai dia. Nampak tak? Kama kanat adatil arabi fi jahiliyatiha, seperti adat orang Arab pada zaman jahiliyah dulu. Nampak tak? Yadkhulu bilada a'daihi fi jiwari rajulin kabirin wa zimamuhu wa khufaratihi. Falamma ra'atil jin anna al-insa ya'udhuna bihi min khawfihim minhum zaduhum rahaqa aw khawfan wa irhaban wa ru'ban wa dhu'ra. Dia kata orang Arab jahiliah dulu, bila Ibn Kathir kata, bila pergi dekat mana-mana negara musuh depa, negara musuh depa, contohnya Arab jahiliah ni, dia pergi ke negara Syam contoh, nak masuk negara musuh depa, kadang-kadang depa ternampak jin, kelibat jin, gangguan jin. Bila nampak gangguan jin tu, kita buat apa?
Kita biasanya minta tolong ke Allah, a'udzubillah, ayat kursi. Hak ni orang beriman. Itu jangan cakap lah, tu saya tahu lah tuan-tuan buat macam tu. Tapi Arab jahiliah dulu buat apa? Depa minta tolong kat jin. Jin, tak maaf lah, kami nak masuk ni, jangan kacau kami. Dia buat lah. Dia akan bagi makan, dia akan bela jin tu, dia akan rasuah jin tu. Jin pun pakai rasuah juga. Bukan manusia yang makan rasuah. Manusia makan rasuah lebih kurang jin enggak lah, lebih kurang. Kan? Contoh, kan? Jadi nak sebut apa dia? Fazaduhum rahaqa. Dia minta tolong kat jin tu, ingatkan kau selamatlah daripada gangguan ketakutan jin. Lagi takut. Rahaqa tu maksudnya lagi bertambah takut, lagi bertambah gerun. Nampak tak tuan-tuan muslimin dan muslimat? Baik. Baik. Jadinya dia kata, Syekh Abdul Salam Bali dia kata apa? Wal isti'adzatu bil jin syirkun. Tengok, syirik tadi. Minta tolong kepada jin hukumnya adalah syirik. Minta tolong pada jin hukumnya syirik. Lagi-lagi pergi letak pula kain kuning, pergi letak colok, pergi cacak kat situ, pergi gantung dekat pokok-pokok, kat dahan-dahan, macam-macam lah ni. Punya nak kata bela dia, jaga dia, maka minta tolong pada jin itu syirik. Wa qad abdalana Allahu khairan minha. Allah dah ganti yang lagi baik daripada minta tolong kat jin tu. Nampak tak? Apa dia Allah ganti? Dia bagi contoh amalan untuk tuan-tuan buat. Jangan jadi syirik lah. Jadi buat apa pun tuan-tuan bergantung pada Allah je. Pengarang kitab ni, dia ada karang kitab pasal perubatan Islam. Dia ni terkenal di Mesir. Terkenal Syekh ni kat Mesir. Syekh ni berfahaman salafi sikit. Berfahaman salafi ataupun kalau hari ni kat Malaysia panggil Wahabi. Tapi dalam perubatan Islam ni semua orang mengaji dengan dia. Hatta tak silap saya, dia pahabak kat saya, Dr. Harundin pun pernah belajar dengan dia perubatan Islam. Dia antara yang paling famous lah. Orang kata peruqyah yang terkenal di Mesir. Nama dia Syekh Abdul Wahid bin Abdul Salam Bali. Dia duduk di Mansurah di Mesir. Jadi dia ajak pada kita macam mana kita Allah ganti tu. Apa amalan kalau kita nak ganti perangai jahiliah tu? Jangan buat perangai jahiliah nak. Apa dia? Dia kata contoh, Nabi sebut. Ni semua orang tahu ni. Nabi kata satu hadis daripada seorang sahabiah wanita, Khawlah binti Hakim. Khawlah binti Hakim ni satu hari dia berkata, dia dengar Rasulullah pernah bersabda. Khawlah ni kata, Nabi kata, man nazala manzilan. Tuan-tuan masuk dalam rumah ataupun masuk ke hotel. Tuan-tuan suka duduk bercuti kan? Pergi ke Cameron, pergi mana? Terengganu, macam-macam lah tuan-tuan pergi tempat bercuti ni. Tuan-tuan pergi bercuti, tentu tuan-tuan duduk di homestay atau duduk di hotel. Jadi tempat-tempat tu kadang-kadang ada penghuninya yang telah menghuni sebelum kita masuk. Iaitu apa dia? Jin lah, jin syaitan iblis ni. Tempat tu masuk. Jadi lagi-lagi waktu PKP, saya dapat maklumat waktu PKP kan 2 tahun. Jadi hotel dengan rumah ni kadang kosong lama, tak ada orang duduk kan. Jangan kata 2 tahun, 40 hari, 3 bulan pun dah cukup dah. Dia bahkan duduk masuk sebab dah tak ada penghuni, duduk lah. Jadi itu yang kena gangguan pada anak, cucu, cicit kita. Semua kena mereka gangguan. Tuan-tuan masuk ke dalam bilik yang kosong, yang tuan-tuan tak tahu ada ke tidak makhluk tu, maka Nabi kata, ataupun tuan-tuan, ni satu benda saya selalu pesan. Tuan-tuan suka kadang-kadang buang sampah waktu malam, betul kan? Ada panggil buang sampah waktu malam. Syekh Abdul Salam Bali ni dia ada sebut, dia kata kadang-kadang ada satu kes tu, perempuan kena gangguan jin, datang kat dia berubat. Tanya jin tu, sebab apa hang ganggu dia? Ada tuan ke? Tak ada tuan. Habis tu hang ganggu dia pasal apa? Dia tindih atas kepala aku, dia kata. Tahu tak? Maksud dia masuk bilik tu, duduk atas katil, terus baring atas katil, letih.
Nampak tak? Ada perangai macam tu. Nampak katil pula tinggi, tebal pula, empuk, boom begitu. Ada perangai macam tu. Tiba-tiba ada binatang tu atas tu. Dia kata tak guna punya manusia. Kan? Tak nampak aku lah. Memang tak nampak sungguh lah. Kita akan nampak dia. Dia yang nampak kita. Kita pergi tindih atas dia. Tak baca apa-apa, terus pergi tindih. Jenuh lah pula pergi cari ustaz. Jumpalah, kebetulan jumpa Syekh Abdul Wahid Salam Bali ni. Jumpa dia, kemudian dia halau keluar lah. Haji macam ni tak payah sangat, sebab dia nak balas dendamnya. Begitu juga tuan-tuan buang sampah tadi. Tempat kalau di waktu malam adalah waktu syaitan iblis paling aktif. Dan tempat yang dia paling banyak aktif adalah dia makan waktu malam. Dia makan waktu malam. Kita makan waktu malam tak apa, makan je lah. Tak salah apa pun. Kan? Sebab dia waktu siang ni payah sikit kan, waktu malam. Jadi tuan-tuan, tempat yang paling banyak tempat sampah tu. Tempat sampah tu dia akan ambil sisa baki makanan kita, dia akan makan. Dia akan makan. Kalau ada tulang, Allah tumbuhkan daging, dia makan daging atas tulang tersebut. Tulang tu dah tak ada daging lah, tapi dia boleh makan tulang tersebut. Itu makanan dia. Dan dia pun minta dekat Nabi SAW nak makan apa. Nabi kata makanlah. Tulang-tulang pada kalangan manusia makannya, Nabi kata. Jadi tuan-tuan nak buang sampah siang saja. Nak elak daripada benda-benda yang tak elok, buang siang atau pagi lepas subuh. Jangan buang waktu malam. Ini pantang dia. Tapi kalau tak ada jalan lain lah, sampah ni takut berulat pula ustaz, nak kena buang. Petang tadi tak ada nak buang, malam baru dan balik kerja nak buang juga. Boleh macam Nabi ajak ni tadi. Sama juga Nabi ajak, iaitu baca pertama sekali. Saya nak ajak ni, tuan-tuan ambil ni, jangan tak ambil pula. Ini juga tak ada lagi saya sebut ya. Baca ayat dalam Quran, buka masuk dalam Quran, mula-mula start baca Salamun ala Nuhin fil alamin inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Kemudian baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca berapa kali? 3 kali, ataupun sekali dah cukup. Sebab Nabi sebut sekali je. Nabi kata sekali saja. Kalau tuan-tuan masuk ke bilik, tuan-tuan baca ni, Salamun ala Nuhin fil alamin inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masuk dalam bilik, duduk atas katil. Sebelum boom atas katil tu, baca tu dulu. Sebelum masuk bilik ayam, baca tu dulu. Masuk buka-buka pintu hotel ke homestay ke, baca tu dulu. Ni tempat yang kita tak biasa duduk. Rumah kita tak apa, tak payah. Rumah kita tak apa, memang dah okey lah. Ni tempat yang asing. Nabi kata nazala manzilan, mana-mana tuan-tuan duduk singgah R&R, tak tahulah tengah malam pukul 12 dengan anak kecil apa semua. Baca. Tadi yang awal tadi saya baca Salamun ala Nuhin, ayat daripada surah As-Saffat ayat 79, 81, 80, 81. Betul? Betul tak? Cuba cek tengok. Saya pun agak-agak Betul? Betul ya? Alhamdulillah betul. Agak-agak 79, 80, 81. Surah apa? As-Saffat. Surah As-Saffat. Balik apa ini ayat ni? Pendek je, 3 ayat. Tuan-tuan boleh hafal 3 hari. Sehari 1 ayat. Pendek ya. Salamun ala Nuhin fil alamin. Takkan macam tu sehari tak boleh hafal kot. Boleh kan? Esok dah inna kadzalika najzil muhsinin. Lusa pula innahu min ibadinal mu'minin. Allah ringkas bukan banyak makna pun kan, cocok je ayat tu pun kan. Boleh hafal insya-Allah, senang kan. Lagu boleh hafal, takkan Quran tak boleh hafal. Nama pemain bola boleh hafal, nama main bola, umur dia berapa, kelab apa, hafal. Lagi panjang pada ayat tadi. Boleh hafal pula kan. Hafal lah, rugi tak hafal. Ni saya abang ni, nampak lah. Kemudian baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nabi kata apa? Lam yadurruhu syai'. Kalau baca ni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq sekali cukup,
lam yadurruhu syai', takkan ada sesuatu pun yang memudaratkannya, hatta yartahila min manzilih, sampai dia berangkat daripada tempat yang disinggah tu, rumah tu. Nampak tak? Dia berangkat naik atas kereta, terus berjalan, selamat. Selama duduk ke R&R dalam bilik hotel, selamat. Tuan-tuan nak capak sampah kan? Biasa amalan saya macam tu lah. Salamun ala nuhin fil alamin, inna kadzalika najzil muhsinin, innahu min ibadina almu'minin, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Saya balik pulau. Kadang-kadang saya ambil isteri, macam hari Jumaat dia sekolah 6.30 petang. Habis saya nak kuliah maghrib dulu. Jadi saya kuliah maghrib, saya pergi ke balik pulau. Jadi saya ambil dia malam lah. Lepas isyak macam malam ni kan. Balik malam. Jadi dia kadang-kadang, bang, buang sampah bang. Tengah-tengah malam suruh buang sampah. Kan? Isteri kita mana tahu apa. Kan? Kita kata boleh buang sampah tapi ada cara lah. Kan? Jadi selalunya saya buang. Saya tak bagi dia buang. Saya buang. Bila buang kita angkat ni tangan. Sebelum masuk dalam tong tu, dia ada dalam tu. Bukan tak ada, dia ada dalam tu. Nasib tak elok, dia ada. Memang sampah duduk atas kepala dia. Balik awal. Balik tangan tuan-tuan tu pre-on. Nampak tak? Diikut tuan-tuan sampai ke rumah. Tak guna, dia kata. Kan? Balik tak nampak aku. Kan? Dia betul dia apa? Nampak tak? Dia bukan tahu orang tak nampak dia. Dia tahu jangan kacau dia. Tu je lah. Baca. Tapi persoalan tadi Nabi adalah hadis hanya sebut a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Tapi kenapa yang kena baca ayat tadi As-Saffat 79 80 81? Cerita dia macam ni. Cerita dia ayat ni juga. Ayat a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ada satu hadis yang lain. Ada seorang sahabat Nabi, dia mai kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, waqad ladagatni al-barihah, ladagatni al-aqrabu barihah. Dia kata, ya Rasulullah, malam tadi aku tengah tidur, datang kalajengking, dia sengat aku tengah tidur. Tengah elok-elok sedap-sedap tidur, main kalajengking, pak kena. Tak pasal-pasal. Saya dulu pernah kena waktu tidur, tikui gigit. Dia jatuh daripada bumbung. Dia duduk berjalan atas bumbung kan, betul kan. Bumbung kat bilik saya tu hari tu dia bocor sikit ataupun dia berlubang. Kan depa biasa ada dalam rumah kita ada bumbung ni boleh naik ke atas. Sebab kadang-kadang wiring pun semua naik ke atas. Jadi ada satu lubang lubang tu terbuka sikit. Tak siapa naik pun tak tahu ada wiring naik kot. Dia terbuka. Bila terbuka, dia terjun atas saya. Saya tengah tidur. Sakit tuan-tuan, dengan main-main berdarah orang. Gigi dia tajam kan, sebab yang saya tahu tikus tu bunyi krek itu. Dia jatuh atas selimut saya, masuk dalam selimut, sudah. Dia kelam kabut, dia rasa terancam, digigit kita. Tak pasal-pasal aku pula kena. Waktu tu saya kecil lagi, saya ingat lah. Waktu tu bukan tak reti lagi lah bab-bab ni. A'udzu kalimatillahi tammat, tak tahu lagi. Mak ayah saya bawa pergi hospital lah, hospital Taiping. Jadinya yang lelaki tadi dia kena sengat dengan kalajengking. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku kena sengat. Kata Rasulullah, lau qulta hadha, kalau kamu baca yang ni, nescaya kamu tak kena sengat. Bukan kata jin iblis je, binatang pun tak kena. Binatang bisa, binatang liang, dia tak boleh main. Hatta ada sebahagian daripada ulama, tok-tok guru, dia pesan antara amalan masuk hutan juga baca yang tadi, salamun ala nuhin fil alamin, masuk hutan. Memang tak kena. Kenapa ayat tadi surah As-Saffat tadi kemudian Nabi kata kalau kau baca yang ni insya-Allah kamu tak kena? Apa dia? Hadis ayat doa tadi, zikir tadi, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ni memang Nabi kata kalau hang baca yang ni sengat pun tak kena. Dan ditambah oleh para ulama, dia kata, saya terbaca dalam kitab Al-Qurtas, dia kata kalau kita tidur takut ada binatang naik atas katil, lipan, ular, kalajengking masuk rumah, apa amalan dia? Amalan ni dibaca sebelum tidur. InsyaAllah tak kena. Apa dia? Baca a'udzu bi rabbi awsafihi samiyah
min kulli hayyat min kulli aqrabin wa hayyah. Ini tak ada dalam Quran, ini dalam zikir tu saja. Tapi tuan-tuan boleh baca dalam bahasa Melayu. Apa dia? Aku berlindung dengan Tuhan yang sifat-sifatnya yang mulia daripada segala sengatan dan gangguan kalajengking dan ular. Sebut macam tu. Tak sebut bahasa Melayu, Arab tak apalah, sebut bahasa Melayu sudah. Yang penting tadi. Kemudian kata pengarang kitab tu, nama kitab tu Al-Qurtas, Syarah Ratib Al-Attas. Dia kata apa? Kemudian ni amalan ulama dulu. Kemudian baca salamun ala nuhin fil alamin tadi 79 80 81 a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tidak. Dia kata kenapa ayat surah As-Saffat tadi? Kerana dalam ayat tadi Allah sebut salamun. Salamun tu apa? Salam, keselamatan, keamanan. Ala Nuhin, ke atas Nabi Nuh alaihissalam, fil alamin, kepada juga pada seluruh alam ini. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salam ke atas Nuh kepada sekalian alam. Inna kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami membalas kepada orang-orang yang berlaku ihsan, berlaku baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Nabi Nuh itu di kalangan hamba-hamba kami yang beriman pada Allah. Ada dalam kitab Al-Isti'ab, Imam Ibn Abdul Bar, dia kata, ulama sebut pasal apa baca ayat tadi, Nabi Nuh tadi kan cerita Nabi Nuh kan, kenapa ambil ayat Nabi Nuh? Dulu kan tuan-tuan tahu Nabi Nuh ni kaum dia kena banjir besar, banjir besar. Bila banjir besar, Nabi Nuh alaihissalam peringat pada semua kaum dia untuk buat kapal, kemudian duduk di atas kapal dan selamatkan diri, kerana dalam sedikit masa nanti akan berlaku banjir besar. Betul tak? Tetapi yang percaya dengan dia hanya segelintir saja. Yang percaya dengan Nabi Nuh ni tak ramai, semua tak percaya. Termasuk yang tak percaya dengan dia, apa dia? Anak dia sendiri. Dia kata, qala arkam ma'ana, dia kata naiklah dengan kami. Anak dia jawab, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Dia kata, wahai ayah, kalau banjir mai, apa payahnya? Panjat atas bukit Rabat je lah. Bukit Larut ada. Apa masalah ya? Kalau banjir mai, kami panjat atas bukit, duduk atas bumbung rumah. Dia kata, dia tak tahu mai banjir tersebut tingginya sehingga menutup segala bukit yang paling tinggi di atas muka bumi ni, termasuk Gunung Everest tu. Tutup habis bumi ni, maksudnya atas pada rumah tinggi Gunung Everest tu. Termasuk Gunung Everest tu pun ranap sekali kena banjir. Dia ingat bila naik bukit dia selamat, tak selamat. Kata Nabi Nuh, qala la asimal yaum, hari ini tidak ada siapa yang selamat melainkan dengan perlindungan daripada Allah Ta'ala saja. Tak percaya sampai sudah bini dia, anak Nabi Nuh semua tak ikut dia. Last sekali yang ikut dia segelintir, ada yang kata 70, ada kata 60 orang. Orang dalam rakyat dia tu ratus ribu rakyat kaum dia, yang ikut dia 70 saja yang percaya dengan dia. Kemudian waktu tu dah semua manusia dah naik, baki lain semua tak percaya kat Nabi Nuh. Maka yang percaya waktu tu hanya binatang je. Faham tak ni? Ni nak cerita ni. Yang percaya tu, dalam kita Isti'ab cerita, yang percaya tu binatang je. Binatang ni tuan-tuan, tu yang orang-orang asli kadang-kadang mereka tengok binatang, gajah panjat atas bukit. Maksudnya apa? Ada petanda nak mai. Sebab binatang ni Allah Ta'ala bagi dia perasaan. Sebelum nak datang bala, datang ujian, dia dah tahu siap dah sebelum kita. Nampak tak? Bukan kata orang asli je. Ni dalam kitab pun, dalam kitab para ulama pun sebut macam tu. Binatang ni lagi percaya daripada anak-anak Nabi Nuh lagi. Berduyung-duyung binatang ni semua nak panjat, semua nak rabat naik atas kapal Nabi Nuh. Tak apalah kalau main kambing, main kucing, tak apalah nak rabat naik. Ni tiba-tiba nak rabat naik ni, ular dengan kalajengking, tak pening bala. Ular kalajengking ni keluar berduyung, dalam hadis sebut cerita. Keluar ni nak panjat atas kapal. Nabi Nuh tak bagilah. Dia kata, hampa tak boleh naik. Hampa naik mampu kami. Nampak tak? Main dengan ular sawah, dia belik je kita.
Main dengan ular tedur selok digigit kita. Nampak ni? Main kalau jengking dia sengat kita. Tak boleh, tak boleh. Nabi Nuh tak bagi. Nabi kata hampa ni semua tak boleh. Dalam Islam pun dia ada satu jenis binatang dia panggil fawasiq. Apa dia fawasiq? Binatang yang halal dibunuh. Halal dibunuh. Tuan-tuan saja nak bunuh pun boleh bunuh. Fawasiq ni antaranya kalajengking, ular, ni binatang yang berbisa, bahasa mudahnya macam tu. Binatang yang dipanggil fawasiq. Asal pada perkataan fasik lah. Binatang yang boleh bawa bala kat kita. Dia tak boleh ni. Nabi Nuh tak bagi. Allah Ta'ala buatkan ular dan kalajengking tu ketua mereka bercakap. Dia kata, wahai Nuh, ni ular kalajengking cakap ni lah hadis cerita ni. Wahai Nuh, kami nak naik juga atas kapal ni. Sebab apa nak naik? Dah kamu kata nak main banjir, kami percayalah. Kalau jengking pun sengat-sengat dia pun percaya kat Nabi Nuh. Nak kena punya teruknya manusia ni kan. Dia kata, tapi hampa ni kalau jengking, ular, kalau hampa panjat ni atas, takut hampa gigit orang lain. Dia kata, wahai Nuh, ni janji dia. Janji kalau jengking dan janji ular. Sampai lah ni. Janji tu dia pegang, jangan risau. Dia kata, wahai Nuh, kalau hang bagi kami ni semua, geng-geng kalau jengking, geng ular ni semua ni, naik dan duduk di atas kapal kamu, selamatkan kami sekali. Kami janji, kami tak akan ganggu kamu, wahai Nuh, dan kami tak akan ganggu siapa yang menyebut namamu, wahai Nuh. Ini janji ular kalau jengking. Nampak tak? Kami tak akan ganggu kamu, dan ganggu orang yang sebut nama kamu, kami tak akan ganggu, kami akan lari. Jangan risau, kami tak ganggu orang macam ni. Dia buatlah apa pun kami tak kacau dia. Nampak tak? Maka Nabi Nuh kata, betul ni? Betul, kami janji, dia kata. Kalau betul tak apa, panjat rabat naik. Rabat naik. Kalau jengking ular, kalau tak naik waktu tu, memang pupus dah ular kalau jengking. Tak jumpa lah kita lah ni. Zoo Taiping tu pun tak ada kalau jengking ular, tak ada. Sebab spesies dia habis, tamat gitu ya. Kat zaman Nabi Nuh tu tu. Nabi Nuh ambil sepasang daripada binatang. Barulah nampak dah ada binatang hari ni. Kalau tak angkut binatang tu semua, pakai tak ada binatang yang ada manusia ya. Nampak tak? Jadi daripada cerita ni lah, maka ulama kata digalakkan kita kalau sebelum tidur masuk hutan nak elak daripada gangguan ular, kalau jengking binatang bisa baca salamun ala nuhin fil alamin inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Baca yang tu dia akan lari. Termasuklah binatang-binatang pun dia tak akan dekat. Allah dah bagi ganti kan. Tiba-tiba nak minta tolong kat jin, tak syirik nama dia, tak rosak akidah kan. Tu baik. Jadi saya rasa tukar tu saja, dah masuk lewat lah. Saya ada urusan, ada kerja lagi. Saya minta maaf banyak tu. Takat tu je lah. Kedua, ada peringkat kedua ni kita cerita lain. Takut nanti terlajak tuan-tuan tak selesa duduk kan. Saya nak mengajak pun sebab ada orang dia masuk isyak, dia tengok jam lah. Jadi saya pun risau. Lagi orang tengok jam lah kan. Sekejap lagi InsyaAllah. Ada soalan nak tanya? Saya buka soalan, ada nak tanya? Ada soalan? Tak ada? Tak ada soalan? Tak ada? Semua faham lah? Faham. Ya, sila. Assalamualaikum. Baik, ada geng paranormal kan, mereka suka pergi masuk kat kawasan gelap, hutan, kawasan yang rumah-rumah tinggal kan. Dia suka masuk geng-geng paranormal ni. Saya duk tengok geng-geng paranormal ni, mereka ni tak ada bekalan pelindung diri, keilmuan dalam bab ruqyah. Mereka tak ada, mereka bukan perubatan, mereka bukan jenis macam tu. Mereka suka duk mencari na'ah. Faham tak? Duk cari na'ah. Syekh Abdul Wahid bin Salam Bali dia sebut dalam kitab dia kata apa? Dia pesan, dia kata la tatamannau liqa'al adu. Nabi ada sebut ni hadis betul. Nabi kata la tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu mengharapkan bertemu musuh. Jangan kamu menginginkan, meminta, mencari-cari untuk bertemu dengan musuh. Nampak tak? Nabi kata. Tapi kalau musuh tu datang, ngadap je lah. Nampak tak? Nabi tak bagi.
Maksud di sini adalah Syekh Muhammad Salam tadi kata, adab dalam ahli peruqyah, bila beruqyah, katalah dibaca ayat ruqyah tu, tak sempat nak habis ayat ruqyah ataupun habis ayat ruqyah, dia keluar. Dia ada dua ayat ruqyah ni, kadang-kadang at-tardu wal ib'ad. At-tardu wal ib'ad ni apa? Kita halau dia terus, maksud tak ada nak sembang dengan dia, dia keluar dah. Faham tak? Maka Syekh Abdul Wahid Salam Ali dia kata apa? Kalau berlaku macam tu, itu tak apa. Hal tu paling terbaik sekali. Sebab kita tak ada nak sembang dengan dia. Memang berlaku banyak. Tak ada, saya tak ada nak sembang, kadang-kadang baca-baca dia keluar dah. Ada satu kes lagi lah, saya sampai dia keluar dah. Sampai dia keluar dah, tak ada. Nampak tak? Tadi baru kena rasuk Ustaz sampai ketuk pintu rumah, dia lari dah, dia keluar. Kita dah baca ruqyah dah kasi kok dia ada. Kadang-kadang dia menipu ya, dia buat-buat, tak ada, rupanya ada dalam tu. Kita baca memang tak ada sungguh. Memang tak ada. Kita sampai dia keluar dah. Maksudnya apa? Maksud dia tak mau jumpa kita, tak mau jumpa, memang tak mau sungguh. Dia tahu, dia tahu tak tahulah orang ni main mampu lah aku, dia kata. Orang ni main mampu seksa lah aku. Dalam ngajak tak bulan talbisu iblis. Nampak tak kan? Dia dah hasut orang benci kat aku pula kan? Contoh. Ya, dia memang dia tak mau, dia cemui, dia tak mau, dia tak suka. Nampak? Ada orang yang main, dia kata, kenapa hang bawa dia ni main jumpa ustaz ni? Kenapa? Dia marah. Dia marah si suami bawa bini jumpa ustaz. Dia marah. Dia kata, kenapa hang letak aku ni bawa main sini? Dia tak mau jumpa. Dia takut. Jadinya, kalaulah dia pergi dengan begitu saja tanpa bertemu dengan kita, tak sembang dengan kita, itu lagi baik. Tapi kalau dia berhadapan nak lawan kita apa semua, yang tu kita kena elakkan. Nampak tak? Tapi kalau dah berlaku, ngadap je lah, tak ada masalah, kita boleh lawan. Dia bukannya susah sangat kan, dia bukannya kuat sangat, tak kuat. Tapi main manusia je ni macam ni, paranormal ni tadi, dia pergi mencari pula jin tu. Jin ni bukan ada kat situ je, merata ada dalam masjid ni pun ada jin. Masjid ni ada jin, kiri kanan tuan-tuan ni ada jin, belakang ni ada jin, rumah tuan-tuan berlambak-lambak jin belakang rumah. Kalau nak cari tak payah pergi masuk hutan, belakang rumah berlambak jin. Faham tak? Kita ni Allah Ta'ala tutup kita daripada melihat dan memandang jin sebagai rahmat buat kita. Kalau Allah buka kita melihat jin 24 jam dan tidak ada hijab antara kita dengan mereka, maka kita akan hidup merana hidup duk mengadap mereka saja. Nampak tak? Jadi hukumnya, kalau kita duk mencari macam tu, hukumnya adalah sia-sia. Nak kata haram tak haram, tapi sia-sia. Nampak tak? Sia-sia. Kita kalau boleh tak nak bertemu, tak nak cari naas. Ada orang bila dengar kata ada jin kat situ, lagi dia nak pergi. Kalau jumpalah orang jenis macam tu, habaq kat dia jumpa saya. Saya ada beberapa tempat yang memang kerah dengan jin. Dan saya tahu ada Habib masuk dalam rumah tu, dia angkatnya Habib tu masuk dalam bilik, dikunci pintu. Esok pagi boleh buat keluar. Ni cerita benar. Sampai lah ni rumah tu orang Mak Tafi ni nak buat homestay. Tak ada siapa duduk 2 hari orang keluar, duduk 2-3 hari orang balik. Tak ada siapa melekat duduk kat situ. Kalau paranormal ni betul-betul nak cari betul-betul, saya boleh bawa mic kat saya pergi hantar ke situ. Saya duduk dalam tu, hang duduk dalam tu, nantilah hang keluar. Kalau tak keluar 24 jam, kami report polis. Nampak ni? Nak cari naas sangat. Saya tahu tempat tu, saya pergi dah sengaja nak pergi cari. Tak ada pasal aku nak pergi cari. Dia nak duduk lah, dia pun ada tempat tinggal dia. Kecuali kalau saya tak ada pilihan. Tahu tak ada pilihan? Tiba-tiba orang masjid hantar pergi ke homestay tu. Dia kata, Ustaz duduk sini boleh? Oi, apa duduk tempat hantu pula dah? Dia kata, Ustaz tak apa, Ustaz ada peninding pun main dengan kacau tengah malam, tak boleh tidur kat aku. Nampak ni? Nampak tak? Pergilah cari rumah yang sesuai, yang elok kan. Pergi cari tempat yang penuh hantu jin buat apa? Memang ada. Boleh tak kita keluarkan jin pada rumah? Boleh, tidak ada masalah. Kalau dah tahu kat situ ada jin, keberadaan jin, kita boleh halau dia keluar. Nabi SAW ajak salah satu amalan untuk kita keluarkan jin dalam rumah. Nombor satu, yang paling menyakitkan dia, ni betul ya, ni boleh bakar dia terus.
Apa dia? Membaca surah Baqarah kamilan sampai habis. Baca surah Baqarah sampai habis. Rumah tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan baca surah Baqarah sampai habis, maka sekali baca tu sudah memadai. Allah akan kurniakan cahaya dalam rumah. Cahaya tu jin syaitan tak boleh masuk, yang duduk dalam akan keluar. Dia takkan boleh duduk lama, dia akan panas. Faham tak ni? Ni cerita benar. Nabi sebut, Nabi kata apa? Ma min baitin tuqra'u fi, Nabi kata apa? Tidak akan dekat mana-mana rumah tuqra'u fihi suratul Baqarah. Dibaca surah Baqarah rumah tu memang tak boleh masuk. Ni Nabi habaq ni. Kalau tuan-tuan pergi pula ke tempat yang bukan rumah kita, homestay, hotel, orang letak gitu, tiba-tiba ada gangguan tu. Ada gangguan ni, salah satu tanda dia, bila salah satunya akan ada bunyi macam guli jatuh atas bumbung. Tak itu. Saya lagi dia main pula. Tak. Lagi bunyi pula orang berjalan. Tak berjalan atas bumbung. Dia ada tu. Nombor 2, nampak kelibat. Nombor 3, bau busuk. Dia main tu. Itu salah satu tanda. Jadinya bila tuan-tuan rasa ada, tak nak baca apa? Dibuat ni selama 3 hari. Kalau kita duduk sekejap yang malam tu, satu malam, buat satu malam tu saja. Baca sebanyak 3 kali. Biasa je akan keluar. Kadang-kadang macam sekali dia akan keluar. Nabi kata apa? Unashidukum. Nabi sebut dalam Quran ni, dalam hadis. Unashidukum bil ahdil ladzi akhadha alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina. Unashidukumullah alla tu'dhu minna ahadan. Apa maksud dia? Unashidukum, aku menyeru kamu semua wahai jin. Unashidukum, aku suruh wahai kamu semua wahai jin, bil ahdil ladzi, dengan perjanjian yang mana akhadha alaikum Sulaiman, yang Nabi Sulaiman dah ambil daripada kamu. Jin ni dia paling takut dengar Nabi Sulaiman, dah takut dah. Dia paling takut dengar Nabi Sulaiman, sebab Nabi Sulaiman pernah seksa dia, pernah kurung mereka, pernah tangkap mereka, pernah buat perjanjian dengan mereka. Dan mereka ni akan tunduk dengan Nabi Sulaiman. Dia cakap apa pun dia akan dengar. Kita kalau sebut Nabi Sulaiman, dia akan keluar automatik. Ni 2 nama ni. Kalau ulat kala jengking, Nabi Nuh. Kalau jin syaitan, Nabi Sulaiman. Nampak ni? Baca unashidukum bil ahdil ladzi akhadha alaikum Sulaiman. Aku seru kamu dengan perjanjian yang kamu dah ambil daripada Nabi Sulaiman. An takhruju wa tarhalu min baitina. Keluarlah daripada rumah kami ni. Nyah daripada rumah kami ni. Nabi sebut macam tu. Nampak tak? Unashidukumullah, kami seru kamu dengan nama Allah. Alla tu'dhu minna ahadan. Jangan kacau kami seorang pun. Jangan ganggu kami. Ulang 3 kali dia akan keluar. Biasanya ulang 3 kali dia akan. Ini kalau yakin ada. Kalau tak ada, tuan-tuan baca tadi je. Salamun ala Nuhin, kemudian baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Itu kalau tak ada. Kalau betul dia ganggu rumah kita, dia ganggu terus, memang itu ayat dia. Ini ayat yang paling ringkas kalau nak ganti surah Baqarah. Ataupun yang ketiga, tuan-tuan payah sangat. Surah Baqarah panjang. Unashidukum bil ahdi, kami tak hafal. Hak nombor 3 ni paling senang. Nabi habaq. Apa dia? Baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dah. Nabi kata siapa yang baca dalam rumahnya 2 ayat terakhir surah Baqarah, maka rumahnya akan dijaga oleh Allah daripada gangguan syaitan selama 3 hari. Apa dia? Bermula pada ayat Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ayat ni ya, tuan-tuan duk apa dalam lepas sembahyang, duk apa zikir lepas sembahyang itu juga, tahlil pun macam tu juga. Sebenarnya itu fadilat paling besar. Sebelum tidur baca dua ayat ni. Nabi kata dalam Sahih Bukhari, kalau baca dua ayat ni sebelum tidur, laka fatah, akan dijaga kedua-dua ayat ni pada diri kita dan harta benda kita. Dalam hadis yang lain Nabi kata 3 hari jin syaitan tak boleh masuk. Maksudnya apa? Nabi habaq ni, saya nak cerita ni apa? Bahawa kita ni tidak diminta untuk mencari-cari dia. Bahkan kalau kita jumpa dia pun kita kena halau dia pergi. Tiba-tiba main geng paranormal ni pergi cari pula tu. Maka ini bercanggahan dengan tegahan Nabi SAW. Bukan kata sia-sia, bahkan ada sebahagian kata hukumnya haram. Tak boleh. Perbuatan itu salah dan tak boleh. Dia hanya untuk menaikkan rating sahaja dan mendapatkan income dengan rating view yang naik, yang tinggi tadi. Itu je. Ramai orang buat macam tu. Nampak tak? Itu sebab jaga-jagalah hati kita, diri kita. Dan dia semua tu ada akibat dia. Dia duk cari sangat kan. Jin tu akan ikut dia, akan ganggu dengan anak dia, isteri dia, keluarga dia, anak cucu dia. Bukan ganggu dia seorang je. Mungkin jin dia akan ikut dan ganggu semua keluarga dia. Tuan-tuan pergi cari dah. Dah pergi cari dia, pergi kacau dia, tempat dia. Jangan kacau dia, biarkan dia lah. Dia ada kehidupan dia. Nampak tak? Tuan-tuan pergi kacau dia, balik dia kacau kita lah pula. Nampak tak? Saya dapat maklumat, ada sebahagian geng paranormal ni, mereka tak lama buat, lama-lama mereka kena gangguan. Kena gangguan lah, dia pergi cari ustaz. Ustaz tolong bong keluar, tolong ruqyah kami. Cari nak suruh kami ruqyah. Nampak ni? Wa'iyadzubillah min dzalik. Tak mau buat macam tu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ada lagi soalan tak? Kira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salawati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.